Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami VFDI. Ya, sekali lagi berada di What Motors untuk memperlihatkan satu lagi jentera yang orang kata jentera ni bukanlah nak kata jadi pilihan, tapi ia adalah satu jentera yang macam mana setengah orang dia ada peminat-peminat dia yang tersendiri. Ya. So di hadapan aku ni adalah sebuah jentera daripada jenama Brixton, yang mana ia merupakan company daripada Austria yang sama-sama company lah dengan KTM semua kan. So dia orang buat satu model yang berkonsepkan cafe racer, yang mana motor sekali ni orang kata dijamin kepuasan. Alright guys, so sekali lagi kita sambung balik kita punya review tadi sedikit tentang workaround bagi motor sekali ni. So hari ni kita nak cerita sikit tentang satu kelainan motor ni. Kalau biasanya motor kita cerita tentang motor-motor macam AZ Rider, motor Kapcai, motor skuter. So kali ni aku nak cerita tentang motor cafe racer yang mana dia ada peminat-peminat dia yang tersendiri di dalam Malaysia ni. Memang nice. Aku sendiri pun sebenarnya memang rasa macam menarik juga motor ni untuk santai-santai waktu petang apa ke kan. Memang sesuai lah. Okay, so motor ni adalah motor jenama Brixton Brixton motorcycle ni dia merupakan motosikal roadster retro daripada negara Austria. Okay, dan bila masuk ke pasaran Malaysia, okay, kebanyakan alat ganti, spare part semuanya daripada Chinese dan juga Vietnam. Dekat Malaysia dia dipasangkan oleh M-Force lah. Alright. So motor ni dia sebenarnya dah lama dah sebenarnya dekat Malaysia. Dekat Vietnam sebenarnya dah dilancarkan sekitar 2017. Malaysia mungkin masuk dalam 2019, 2020 macam tu baru diperkenalkan di Malaysia. Sebenarnya banyaklah kategori-kategori ataupun model-model cafe racer yang ada di Malaysia. Namun kita tak secara spesifiknya sebab kebanyakan model-model cafe racer yang ada di Malaysia ni jenis yang macam mahal sikit lah. So kita nampak M-Force ada rasa bertanggungjawab untuk membawa satu model yang masuk ke Malaysia dengan harga yang lebih murah dan kompetitif. Okay. Alright, so first of all kita pergi kepada bahagian hadapan dahululah. Alright. So simple saja motor ni. Dia side mirror ada sebenarnya, cuma tak pasang. Ada ke tak ada? Mana side mirror dia? Tak ada. Oh, gini dah ni ada tempat side mirror. Ni. Okay, so kita pergi pada handle dia. Handle bar motor sekarang ni memang memang begitu flat. Memang sangat-sangat sinonim dengan cafe racer yang lebih mementingkan orang kata struktur yang lebih sporty. Okay, sporty tapi relax. Okay, so kita ada windshield yang kecil macam ni untuk melindungi bahagian meter. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian lampu hadapan yang fully LED berserta dengan satu benda yang sangat unik kat sini. Dia punya DRL dia berbentuk design X seperti dengan nama dia iaitu Brixton. Alright. So seterusnya di bahagian sini kita nampak lampu bulat, dan kita ada signal yang keluar daripada bahagian lampu tu kiri dan kanan. Okay. And then seterusnya membawa ke bahagian fog di hadapan ini, dan dia membawa ke bahagian bawah, dan seterusnya pergi ke bahagian mudguard hadapan. So aku suka tengok dia punya fog depan ni. Fog depan dia bila ke bawah ada satu bahagian yang macam cover getah ni. So ni adalah untuk protection kita punya fog daripada mengalami mungkin kebocoran ke kerosakan di batu-batu yang ada dekat sekitar jalan ada setiap perjalanan kita kan. So memang nampak nice lah dia punya bentuk dia. Brake hadapan, caliper. So caliper dia ni dia kalau teringat daripada TRK 251 dia sebelah kiri. Yang ni pun sama juga. Dia lebih kepada sebelah kiri. Kebanyakan motor-motor yang daripada Austria ataupun Eropah, dia punya brake caliper dia memang sebelah kiri. Mungkin saiz dia 280mm. Alright, so kita tengok kepada tayar. Tayar dia berbeza sikit daripada tayar yang biasa lah, yang mana motor-motor yang aku pernah review sebelum ni. Saiz dia tidak menggunakan saiz seperti 120, 80, 17 inci. Ia menggunakan saiz yang agak unik sedikit. Okay, saiz dia menggunakan inci 4.00 17 inci. Okay, jenama CST. Ni first time aku review cafe racer. Kalau siapa yang ada memiliki cafe racer, boleh tak nyatakan macam mana kita nak sebut dia punya saiz dia. Okay, tengok tayar dia memang agak unik, tebal. Lepas tu dia ada bentuk tayar yang kalau teringat zaman-zaman dulu kita naik basikal, tayar dia lebih kurang macam ni. Macam itulah bentuk tayar cafe racer ni. And then seterusnya kita pergi ke bahagian sisi sebelah kanan untuk motor Brixton 150.
Brixton Sunray 150. Tengok kepada spesifikasi enjin. Alright. So semua model Brixton yang mana tak kisahlah berapa cc sekalipun, so dia dilengkapi dengan enjin 4 lejang, 1 piston berkapasiti 150cc dengan sistem electric fuel injection. So motor ini boleh menghasilkan 11.7 horsepower pada 8000 rpm dan juga 11 Nm of torque pada 6000 rpm. Okey. Dan dia dipadankan dengan gear kotak kelajuan sebanyak 5 kelajuan sahaja. Dan motor ini memenuhi piawaian Euro 3. Okey, tengok daripada jenis enjin dia, kita tahu dia silinder tunggal. Okey, dia tidak ada oil cool ataupun liquid cool, dia jenis air cool saja. Nampak yang silip-silip tu tujuan dia untuk pengaliran udara untuk menyejukkan enjin. Okey, nampak di mana pemulanya exhaust keluar. Okay, dia membawa ke bahagian belakang dan seterusnya ke bahagian kebuk exhaust di belakang. Dia punya enjin dia agak open macam ni lah. Okay, berserta dengan dia punya satu steel frame yang single di bahagian depan dan di bahagian tengah yang ada dual frame yang memegang terus ke bahagian belakang. Dia bercantum di bahagian ini dan seterusnya memegang structure enjin itu sendiri. Okay. So kita nampak ni dia punya kotak enjin, and then dia bahagian pemijak hadapan yang lebih relax. Okey, dan ini adalah bahagian brake-nya lah. Dan brake pump-nya diletakkan di sebelah kiri sebelah sisi sini berserta dengan dia punya brake tank dia lah. Okey. Dan di sini ada kotak, yang kotak ni kemungkinan dalam dia ni adalah tempat di mana bateri diletakkan. Okey. Sahlah, confirm nampak lah. Dia wire ni kan tempat bateri diletakkan di sini lah. Okey, pergi ke bahagian atas motosikal ni, kita nampak di bahagian tangki motor ni ada satu lambang Brixton. So kalau Brixton, siapa yang tak tahu, lambang dia macam ni lah. Brixton Motorcycles. Dia ada rupa W, N, S dan E. Dia mungkin mewakili North, West, East and South. Okey, so tangki dia adalah berkapasiti 14 liter. So 14 liter boleh pergi sekitar 300 km secara terus sajalah. So kita pergi bahagian seat motor ni. Seat motor ni kalau kita tengok nampak elegan, nampak selesa lah. Kalau kita nak menunggang untuk jarak jauh memang sangat selesa sekali. So bahagian suspensi belakang ia adalah jenis DUI absorber. Dia memegang kita bahagian seat belakang dan kita bahagian atas suspensi belakang ni dia ada satu pemegang yang chrome ini yang sekadar untuk memperlihatkan ciri-ciri klasikal moden bagi motosikal Brixton 150 Sunray. Okey. Seterusnya kita pergi bahagian dis belakang. Okey. So dia dibekalkan dengan cakra dis berukuran 230 mm. Okey. Dan ada brake caliper di belakang. Alright. So saiz tayar belakang pun sama seperti hadapan, yang mana dia tidak menggunakan saiz yang standard seperti mana kita jumpa pada mana-mana motosikal. Ia menggunakan saiz 4.5 17 inci. Ni suspensi belakang dia yang tak boleh laras sebenarnya ni. So kita pergi tengok bahagian lampu dia. Lampu dia Snow-Ed di sini. Sikit je lampu dia. Okey, lampu signal dia pun kecil je kanan dan kiri. Okey, berserta dengan chrome yang aku cakap tadi. So bahagian maggat dia tu pun sangat cantik. Dia warna chrome macam ni, memang exactly terbaik lah dari segi kata kesenian dia tu. Okay, so rim dia 17 inci. So dia jenis rim lidi. Dan of course bila rim lidi dia sinonim dengan dia adalah jenis yang bertiup, orang kata kan. Okay, bukan sport rim yang jenis dalam tu angin terus, dia ada tiup dia. Okay, so kita pergi bahagian rantai belakang dan sprocket belakang. Sprocket belakang ada rantai menggunakan saiz 428 46T. Depan standard lebih kurang 15 lah rasanya. Bukan jenis yang ribet, dia adalah jenis clip. Okey. Okey, so tengok suspensi belakang dia bersambung dengan bahagian kerangka swing arm dia yang agak simple saja. Swing arm dia, ya Allah, kecilnya. Okey, kita tengok dia punya frame dia membawa ke bahagian sebelah kiri. Yang kotak ni tak tahu apa dalam, mungkin untuk simpan barang-barang ke apa ke. Okey, so bahagian enjin di bahagian sebelah kiri memang agak terbuka. Kita boleh nampak dia punya throttle body. So bahagian clutch, transmisi 5 kelajuan motor ni. Bukan 6, bukan apa, 5 kelajuan, 5 speed. Alright, so ni tempat letak kita punya kaki dan juga dia punya bahagian tongkat dia. Oh, ada sensor lagi sini. Dan motor ni walaupun dia
150 Bridgestone 150 jenis cafe racer, dia ada disertakan dengan double stand. Oh, nice tu. Okay, so sekarang kita berada di atas motor Bridgestone 150 Sunray. So kita punya kedudukan tangan, handlebar dia memang nampak rata saja. Okay, dia tak adalah terlalu dekat dengan body, jauh kan. So kita macam kena membongkok sikit, macam ni. Okay, so body memang akan lean down ke depan lah. Right, so pada di kita punya dashboard bagi motor Bridgestone 150, apa yang kita nampak kat sini, windshield dia lah. Windshield dia kecil je. Tapi yang suka windshield besar mungkin boleh pasang, tapi rasanya motor ni tak sesuai kot kalau windshield besar. Sebab dia motor cafe racer, buat apa nak windshield besar kan. So yang kecil macam ni pun dah memadai lah. Alright, so kat sini kita nampak dia punya lampu. Tengah kepala lampu dia besar. Kita ada meter, ini kita ada handlebar dia yang skru bahagian fork yang memegang sekali dengan kita punya handlebar sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, so rasanya yang handlebar ni dia boleh tukar rasanya. Tukar dengan satu handlebar yang mungkin naik ke atas sikit ke, supaya tak terlalu membongkok. Alright, so kat sini kita nampak meter dia, RPM masih lagi menggunakan analog. Dan satu lagi yang bahagian kecil ni kita ada meter digital lah. Dan meter dia simple je, ni yang ada. Okay, kita pergi ke sebelah kanan. So sebelah kanan kita ada dia punya brake pump dia kat sini. And then kita ada brake lever. So kita ada lampu on off. And then kita ada hazard light. And then ada ignition button. Right, sebelah kiri pula kita ada clutch lever. Kita ada lampu atas bawah. Kita ada signal. And then kita ada apa ni, horn. Ya, yeah. And then yang paling penting sekali, istimewa motor ni dia ada USB port. USB port untuk input 9 to 18 volt. Kalau siapa-siapa yang nak charge handphone sambil ride, so boleh menggunakan wire dekat sini. Kita cocok saja, letakkan handphone dalam poket. And then kita bawa pergi ke bahagian tangki lah. Okay, dan kita tengok tempat letak kuncinya sebelah sepi ni. Memang nice lah. Dan kita boleh tengok macam mana kita nak buka tangki. Okay, macam tu saja. Dia tanggalkan macam tu. Tu. Tekan, dia sampai bunyi. Tekan sampai bunyi kan? Macam tu je. Nanya pakai kali. Mungkin first time lah. First time tak nak pakai motor. Okay, tengok meter dia. Digital analog kan. RPM dia analog, yang tu digital. Ada meter minyak Ada. Nice lah. Okay, kita dengar bunyi dia. Okey. Simple je motor cafe racer ni kan. Tak apa yang pelik sangat lah, tapi bunyi dia biasa-biasa je. Okey. Alright, jom kita tengok meter panel dia apa ada. So kita ada RPM kat sini yang gunakan analog, dan kita ada minyak. Kita ada kelajuan di sini, kelajuan. So ni ada trip odometer saja. Itu saja. Dan tak ada apa-apa menu yang boleh kita pilih untuk trip, no time, tak ada masa, tak ada apa, semua simple. Itu saja. Alright. Okay guys, so kita tengok lampu hadapan motor ni. So aku dah cerita lampu ni memang betul-betul full LED. So kalau tengok sini, ni adalah lampu bahagian lampu biasa dia. Kita nampak ada yang istimewanya, DRL dia berbentuk seperti X. Okay, nice tu. Kita pergi tengok bahagian lampu belakang. Very simple light, tail light yang bentuk LED juga. Okey. Hazard light. Okey. Memang simple sangat motor ni. Pastinya boleh nampak dari jauh kot. Ini daripada bahagian depan. Alright. Right. So daripada apa yang kita dapat lihat di sini, memang harganya lebih kurang yang standard. Untuk BX 150 ini bermula dengan harga 8988 untuk model yang standard, dan 9288 untuk BX 150X, dan 9588 untuk BX 150R. So yang ini adalah standard, harga dia lebih kurang 8988. So korang boleh dapatkan di pengedar M-Force yang berdekatan anda, dan boleh dapatkan melalui pinjaman Aeon ataupun pinjaman kredit yang lain. Dan istimewanya motor ni, ia memperlihatkan ciri-ciri karakteristik sebuah cafe racer yang sebenar. So itu saja daripada aku untuk review pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamera VF3i. Okay. Sehingga berjumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.